Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang bermaksud orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka berdiri dan juga dalam keadaan mereka sedang duduk dan juga dalam keadaan mereka sedang berbaring ataupun mengiring. Lalu mereka berfikir dan mengenangkan akan kebesaran dan keagungan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu mereka berkata dengan bentuk doa kepada Allah, wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini semuanya secara sia-sia dan begitu sahaja. Maha suci Engkau, wahai Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, dan sesungguhnya kami mohon keampunan dan dijauhkan daripada azab seksaanmu. Surah Al-Imran ayat 191. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa surau, tak dilupakan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Said Ali, dan juga para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala menaungi kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan kita baru saja sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Dan kita menjadi pilihan Allah Ta'ala untuk kekal dalam surau ini, dalam menjayakan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan golongan yang sedang menuntut ilmu, lalu mendoakan rahmat dan keampunan bagi golongan yang sedang menuntut ilmu. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang istiqamah dan kekal dalam surau ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapat keampunan dan juga rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana sifat orang-orang yang beriman, yang merupakan seorang muslim yang sejati. Orang beriman confirm Islamnya. Orang Islam belum tentu beriman sepenuhnya kepada Allah. Sebab itulah dalam menyatakan dan memahami hakikat orang yang beriman itu, banyak ciri-ciri yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Termasuklah ciri-ciri yang termaktub dalam ayat yang kita bacakan tadi.
Orang-orang yang beriman yang memiliki akal fikiran yang sihat, ataupun lebih mesra bergelar ulil albab, yang sifat mereka ialah allazina yazkurunallah. Mereka sentiasa ingat diri mereka itu kepada Allah Ta'ala. Arti kata lain, mereka ini bertawajuh sepenuhnya kepada Allah. Bertawajuh ni dalam bahasa ayat Al-Quran ataupun bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Melayu kita ni, orang yang sentiasa fokus dan menumpukan perhatiannya bahawa menyedari dirinya itu ialah hamba kepada Allah. Selama tempoh 24 jam dia dalam keadaan sedar, maka mereka itu sentiasa ingat kepada Allah. Hati mereka ni bertaut dengan Allah Ta'ala, menyedari bahawa mereka sedang diperhatikan Allah. Dan inilah juga golongan yang memiliki darjat ihsan yang disebut oleh Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sedang beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Jika kamu tak nampak Allah, Allah yang nampak kamu. Maka itulah hakikat mereka yang ada darjat ihsan ataupun ma'rifatullah yang sebenarnya. Atau arti kata lain, sifat yang pertama yang disebut Allah dalam surah Al-Imran tadi, allazina yazkurunallah, itulah mereka yang sentiasa ingat kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan mereka berdiri. Di mana sahaja mereka berada, dalam keadaan mereka berdiri, mereka ingat kepada Allah. Walaupun zahir ayat ini lebih mesra kefahamannya kepada sedang solat, yakni ketika sembahyang. Tetapi di sana ulama menghuraikan dengan lebih luas bahawa dalam keadaan di mana mereka berada, mereka fokus ingat kepada Allah. Bukan hanya tertakluk ketika solat saja, tetapi di luar solat pun mereka ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan, juga dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dalam keadaan mereka mengiring ataupun berbaring. Lalu mereka ini dinyatakan pendetilan sifat mereka yang gambaran ingat kepada Allah Ta'ala tadi melalui jalan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka sentiasa berfikir dan mentadabbur serta menghayati akan kejadian apa dia? Penciptaan langit dan bumi ini dan segala isinya dan segala perjalanannya yang merangkumi kadar takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka mereka akan sentiasa tumpu diri mereka kepada Allah. Lalu dalam keadaan mereka lihat kebesaran Allah, mereka sedar akan keagungan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka berdoa dengan menyebut Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, kamu ciptakan semuanya ini tidak secara sia-sia. Apa kejadian ciptaan yang Allah Ta'ala jadikan daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, semuanya tidak sia-sia. Subhanak, lalu orang beriman Muslim yang sejati tadi, yang dirinya menterjemahkan nilai ma'rifatullah yang sebenarnya, lalu mereka berkata, Maha suci Engkau wahai Tuhan, faqina azaban nar, hindarkanlah kami daripada azab neraka. Maknanya cermatnya orang Islam yang sejati, yang beriman kepada Allah, mereka begitu cermat dalam kehidupan mereka. Bila sebut cermat ni macam mana? Teliti sungguh. Orang Terengganu kata beraluh. Bukan beraluh kedekuk ni tau. Beraluh sini ialah dari sudut berhati-hati
dalam individu kehidupannya itu, dalam bentuk ungkapan, dalam bentuk percakapan, pergerakan, perbuatan, semuanya berlalu berhati-hati, cermat, supaya apa dia? Tidak salah, tidak melampaui batas, tidak melanggar sempadan dan batas Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maka itulah sifat Muslim yang beriman, yang sejati, yang terbina nilai ini, yang sepatutnya dimiliki oleh semua yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengaku dirinya seorang Muslim yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Maka perkara ini, jika kita perhalusi dan kita tengok betul-betul dengan realiti kita orang Islam di akhir zaman ni, ada dok ciri menjiwai ke tidak ciri. Kalau scan secara umumnya memang kelak gambar lah nak dapat status itu. Tak. Memang kita rasa macam Allah, malunya kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala beri ruang-ruang yang banyak untuk apa dia? Kita mencapai kepada tahap yang demikian. Termasuk kewajipan solat 5 waktu. Allah ikat kita dengan disiplin polisi tadi, peraturan hidup tadi. Sehari itu paling tidak 5 kali ngadat Allah Ta'ala. Tak ada dalam dunia ni raja tentukan waktu suruh ngadat dia, tak ada. Tak. Kalau boleh tak boleh jumpa orang bawahan ni, kalau boleh. Tak. Kalau ketua ni, bos ni, kalau boleh mana nak jumpa sangat orang bawah ni, banyak kena, banyak sangat permohonannya. Kalau jumpakan dia ngadu ni, akad proposal ni, minta bajet tu, minta bajet ni, tak pening pada bos, tak pening pada tokai ketua. Itu hakikatnya. Tak. Kalau raja ni, kalau rakyat jumpa semua, ada je benda. Tak. Pening kepala, jenuh nak mikir. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmatnya yang luas kepada kita ini, Allah Ta'ala aturkan waktu yang khusus 5 kali sehari ngadak dia. Dalam 5 kali sehari tu kita ni boleh mohon macam-macam dengan Allah Ta'ala. Bahkan permohonan tadi tu, permintaan tadi tu, dalam keadaan sudah disediakan dia punya apa dia? Skrip dia. Dengan solat tadi dia ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, dia ada belakang. Yang merupakan suatu acuan yang mesti kita sama-sama laksanakannya. Dalam masa yang sama, kita boleh tambah pula permohonan kita dengan Allah Ta'ala. Minta sihat tubuh badan, minta dimurahkan rezeki, hak bahasa kapasiti lebih, minta nak tambah cawangan lagi. Mak we ada dah, nak mak de pula. Ada juga doa begitu. Maknanya dalam sembahyang tu boleh minta, platform rasmi minta kita dengan Allah Ta'ala. Untungnya kita, Allah Ta'ala beri ruang itu. Tapi bila teliti perhalusi tengok di kalangan hamba-hamba Allah ni, yang samalah kita semua ni, kadang-kadang tidak mengambil suatu kesyukuran di atas nikmat tersebut. Sebaliknya, ada yang merenggangkan hubungan mereka nak mengadap, nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Padahal Allah atur khusus dah, waktu sekian-sekian, marilah mengadap aku, minta dengan aku. Bahkan Allah Ta'ala sebut sendiri, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah sebutlah surah Al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, bila hamba-Ku ini dimohon apa kepada aku, minta apa sekalipun, beritahu kepada mereka, فَإِنِّي قَرِيبٌ, aku dekat dengan mereka. Doalah apa, mintalah apa. Allah Ta'ala kata apa? Aku dekat je dengan mereka. Falyastajibuli, maka aku mustajabkan doa mereka. Tapi syaratnya apa? Wal yu'minu bi, mesti beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, moga-moga mereka mendapat bimbingan petunjuk.
Moga-moga mereka mendapat kejayaan dalam kehidupan mereka. Maknanya kita orang Islam yang sejati sepatutnya apa? Rasa bersyukur sebab Allah sediakan aturan 5 kali sehari ngadap Allah Ta'ala. Tapi sombongnya kita manusia ni, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sanggup jumpa dengan kita ni selaku hamba-hambanya ni, kita buat susah nak ngadap jumpa dia. Bila melakukan azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, marilah solat, marilah menuju kejayaan. Kadang-kadang rumah beras surah sejid tak siapa. Malangnya kita. Kadang-kadang kedai yang dekat berhampiran dengan surah masjid pun buat sepeli macam lembu kenyang. Kasarlah bunyinya lembu kenyang. Tak. Tapi padanglah beri label tu. Sebab dah sedar ke diri. Terutama kalau surah sejid bira dia sebelah dia apa? Pasar malam. Oh, lagi dahsyat. Lagi ramai pasar malam pada surah masjid. Nak khabar apa? Dok sedar dirinya manusia. Tak kenalnya dirinya itu hamba kepada Allah. Tak. Malangnya dirinya itu tidak mahu mengikat dirinya kepada Allah. Sedangkan manusia atas individu itu, manusia itu apa dia? Mereka ini mengecapi nikmat yang begitu luas Allah Ta'ala kurniakan. Paling asal apa? Nikmat kehidupan. Kita ni setiap hari dalam keadaan kita celak mata awal pagi tu, roh kita ini Allah tak pernah kurang pun sedikit 0.01%. Maintain je. Celak mata pagi boleh tengok dunia, sihat tubuh badan, boleh bergerak kita, boleh buat kerja buat kita. Allah tak pernah claim pun dengan kita. Allah tak pernah berkira pun dengan kita. Tapi kita berkira nak jumpa dengan Allah. Itu persoalannya. Kita berkira-kira nak hitung kita ni nak menghadap Allah Ta'ala. Bila dak cakap nak sedap, bunyi alunan azan, bunyi Mekah ada, bunyi Madinah ada, bunyi Maghribi, macam-macam bunyi. Tapi hak bahasa jenis lekat kedai kopi Maidang tu, hebat, dia haji sokmo. Kalau haji mabrur dah apa, ni haji Malboro masalahnya. Kalau haji mabrur tu syukurlah juga. Tapi malangnya haji Malboro. Ni masalah dia. Itu yang kita sedih tengok umat Islam kita. Sepatutnya umat Islam Muslim yang sebenarnya apa dia? Yazkurunallaha qiyamah. Dalam keadaan dia berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring mengiring ingat Allah. Maknanya fokus, memenuhi ikrar yang dilafazkan dalam sembahyang. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Itu maksud Muslim yang sebenarnya beriman kepada Allah. Apa-apa Allah dulu utama. Ni kita berkira-kira menghadap Allah Ta'ala. Hak paling lemah sekali subuh. Boleh kira subuh ni. Nak dapat crowd penuh masjid surau ni lagi dahsyat. Tambah-tambah musim PKP ni lagi longgar jadi. Masa Allah tarik senjah nikmat sekejap itu, kita tak boleh nak berjemaah di surau masjid 3-4 bulan. Tak. Sampai ke Ramadan pun tak rasa ihya Ramadan. Sunyi sepi. Sejarah hidup saya, Allah sedihnya Ramadan tahun ni. Tak berasa Ramadan. Tak. Setelah raya. Raya pun tak berasa raya. Tak. Maknanya. Dalam keadaan, kalau biasa Ramadan ni kita dengar imarah bunyi kehidupan syiar Ramadan. Dengar suara Bilal berselawat, dengar suara imam membaca alunan bacaan Quran dengan macam-macam sedap bunyi lengguk intonasi bacaan. Hak tiru gaya sudis lah, tiru gaya Masyarul Rashid bunyi. Kiri kanan alunan tu seronok dia dengar. Tapi baru ni
PKP ni sunyi sepi. Bagi mereka yang cintakan roh beribadah tu, hiduplah dalam rumah dalam keadaan berjemaah bersama keluarga. Tapi dalam masa yang sama, ada yang kita dapati tak hidupkan pun ibadah bulan Ramadan tu. Lagi suka tak ada orang teropong tengok dia dalam rumah kuci. Makan kenyangan, jadi macam ular sawun, nyandor, relax je dah. Ada. Dia tak merasai nikmat. Sebab apa? Dia tak menjiwai sifat apa? Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jauh sama sekali. Nak fikir kebesaran Allah tu takkan, jauh sama sangat. Nak ingat ke Tuhan pun jauh dah. Sama juga individu tadi, bila melakukan azan, wak sepeli, wak tak tahu je. Sebab itulah Allah bila timpakan kepada kita sesuatu perkara. Sebab itu sifat orang beriman di hujung ayat tadi apa dia? Ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, kamu tetapkan, kamu tentukan satu ketetapan tadi, qadar takdir yang berlaku tadi semua bukan sia-sia. Ada hikmah. Termasuk COVID-19. Allah ciptakan makhluk yang halus, yang tak kelihatan dengan mata kasar ni, bukan calang-calang makhluk. Hakikatnya sifat makhluk tadi ialah makhluk Allah. Yang mengingatkan kita kepada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu mendatangkan perbandingan seperti nyamuk dan yang lebih halus daripada. Allah pernah datangkan contoh nyamuk dalam lakaran Al-Quran, cerita Al-Quran kepada kita. Termasuk kisah Namrud. Allah kalahkan kerajaan Namrud yang angkuh dan sombong sebagai kuasa besar dunia. Bayangkan kuasa besar dunia, ketenteraan yang begitu hebat, bilangannya ratusan ribu, dengan empayarnya yang luas digeruni oleh pihak lawan dan kawan. Angkuh dan sombong menolak seruan Nabi Ibrahim AS supaya mentauhidkan Allah itu. Akhirnya Allah Ta'ala menundukkan ego Namrud dengan apa dia? Nyamuk saja. Nyamuk. Tenteranya yang begitu gah kelihatan digeruni oleh pihak lawan itu hanya dengan nyamuk-nyamuk yang dihantar Allah Ta'ala. Gelap, berdebu sekali, bunyi berong mari lawan dengan tentera Namrud. Akhirnya kalah tentera Namrud dengan nyamuk, makhluk yang kecil. Dan Namrud sendiri tumbang dengan seekor nyamuk yang tempang. Nyamuk cedera dah. Hak sesak berlawan dengan tentera-tentera tu terbang masuk istana Namrud dalam keadaan hak cedera dah. Sehingga masuk ke dalam istana. Dalam riwayat ada menyatakan masuk dalam lubang telinga Namrud. Ada riwayat mengatakan masuk dalam lubang hidung Namrud. Hakikatnya dengan masuknya nyamuk tadi menghuru-harakan Namrud. Jadi bengong dia. Bunyi berong nyamuk lah ke benda tak? Macam kita lah, tidur dalam kelambu, nyamuk seekor. Tak je dengar tidur kita. Tak. Berong cari, tak temu cari sekarang contoh. Sebab tu timbul pepatah tu, disebabkan nyamuk seekor, kelambu dibakarnya. Nak marahnya sebab nyamuk seekor. Tak. Tak tenang jadi. Namrud begitulah. Habis dia kucar dalam kepala nyamuk tadi. Nyamuk kucar dalam kepala Namrud. Akhirnya dia tak tahan, dia ambil senjata di tangan pengawalnya, dia katok-katok kepala, mati. Ibarat apa? Bunuh diri. Bahan nyamuk. Tak. Maknanya Allah hancurkan kejahatan, kezaliman dan kemungkaran serta kesombongan manusia dengan pelbagai cara. Termasuk nyamuk. Bahkan yang lebih halus daripadanya tidak mustahil Allah datangkan. Seperti mana hari ini. Allah main coronavirus. Tak tahu mana punca, tak tahu mana genetik mana timbul coronavirus, tak tahu. So mana tak tahu. Tapi ada kajian mengatakan 0.00 berapa lah
0,001 mm dia punya kecil saiz dia tu. Memang tak nampak. Namun pandangannya apa? Jadikan satu hikmah yang besar, termasuk kuasa besar dunia mendabik dada pun lumpuh seperti Amerika. Nak tunjuk apa? Di sini nak gambarkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Dan orang yang beriman, dia akan mengatakan, ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, apa yang kamu ciptakan ini tidak sia-sia. Memang pada permukaannya ataupun fizikalnya kita lihat, coronavirus ni menyusahkan dan menyulitkan kita, bahkan memudaratkan kita, boleh mengundang maut. Tapi dalam masa yang sama, hikmah di sebaliknya banyak sangat-sangat. Paling tidak kita dapat penerapan norma baru. Bukan normah baru. Kan salah faham pula, normah baru. Ini norma baru. Maknanya apa? Kita banyak belajar. Di sini terbina dengan budaya jaga kebersihan. Basuh tangan semua dengan sanitizer, dengan sabun dan sebagainya. Berlaku penjarakan sosial. Kena pakai mask dan sebagainya. Tidak boleh bebas. Bahkan yang paling rahmat sehingga hari ini saya bersyukur benar-benar, yang lama dah besaran bercita-cita dalam hati saya ni nak tengok pak kelab malam disko tutup. Alhamdulillah tutup sungguh dah ni. Tutup dengan norma baru. Norma baru tu istilah barulah kita pada hari ni. Padahal hak tu Allah dah suruh lama dah. Dengan apa dia? Garapkan perjalanan hidup Islam itu menaungi kehidupan manusia, yang haram diharamkan. Tapi bila sebab manusia ni tak kenal Allah, tak ingat ke Tuhan, yazkurunallaha qiyaman, tak berlaku dalam diri mereka, mereka tidak menjiwai sifat muslim yang sejati. Selebihnya mereka memenuhi runtunan nafsu mereka. Sedangkan tanggungjawab kita atas muka bumi ini, di samping sebagai hamba kepada Allah, kita bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab khalifah. Apa itu khalifah? Iqamatuddin, tegakkan agama. Wasiyasatud dunya bih, dan segala urusan takbir kehidupan itu mesti berlandaskan kepada syariat Allah. Apabila Allah haramkan satu perkara, kita mesti haramkan, tak boleh kita halalkan. Di kalangan kita orang Islam ada yang mengambil pendekatan apa dia? Menghalalkan yang haram dengan mengatakan itu keperluan semasa. Tak boleh. Mana boleh kita memandai-mandai. Ini sifat manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu seringkali terdorong melakukan kezaliman dan seringkali memandai-mandai di atas perkara yang tak tahu mereka kerjakan. Maknanya apa? Orang Terengganu kata bahagian awak bijak ni lebih sokmo. Dah ada satu SOP yang Allah Ta'ala nyatakan, kita pandai pula langgar SOP. SOP ni bukan benda baru. Quran dah lama dah perkenalkan SOP tu, tapi kita dah istilahkan sebagai SOP. Kita istilah sebagai hukum, peraturan, batas dan sempadan. Sama lah, SOP lah juga. Standard yang mesti kita laksanakan apa? Bila Allah halalkan, kita halalkan. Itu standard dia. Bila Allah haramkan, kita haramkan. Itu standard dia. Bila Allah perintahkan wajib, maka wajiblah kita. Itulah standard dia, SOP dia begitulah. Tapi malangnya kita tidak menjiwai dan tidak sedar akan perkara itu, sehingga kita tidak berperanan sebagai Muslim yang beriman. Hari ini kita nak letakkan diri kita ni biar kita menjiwai seorang Muslim yang benar-benar beriman. Contoh yang terbaik tidak lain datang daripada Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Adalah bagi kamu diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan redha Allah dan pertemuan dengannya pada hari akhirat.
hendaklah dia perbanyakkan ingat kepada Allah di waktu senang maupun di waktu susah. Tengok ayat tadi, di waktu mana berada manusia itu, situasi mana mereka berada manusia itu yang beriman, mereka sentiasa ingat kepada Allah. Sama dengan ayat surah Al-Imran tadi. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu sifatnya. Berdiri, duduk, berbaring, mengiring, ingat Allah. Itu baru Muslim yang sejati, yang beriman kepada Allah. Dan itulah generasi yang terbentuk di bawah acuan yang dibina oleh Nabi SAW. Generasi awal umat Islam, yang mana mereka ini di kota Mekah dalam keadaan apa dia? Kalau baca zaman jahiliah mereka ni, para sahabat dulu, teruk zaman jahiliah mereka. Ada yang minum arak, ada yang bunuh orang, ada yang bunuh anak sendiri dan sebagainya. Pertumpahan darah. Namun bila Islam bertapak dalam sanubari mereka, sehingga mereka bergelar sebagai seorang Muslim, yang asasnya mereka mesti melunaskan sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat terhadap perintah Allah. Lalu mereka mampu menterjemahkannya, lalu mereka membuktikan mereka lah orang yang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib, mereka mengimani akan perkara gaib itu yang membawa mereka rasa gerung dan takut kepada Allah. Menakumi perkara gaib itu apa dia? Kebesaran Allah Ta'ala tadi, keagungan Allah Ta'ala tadi, yang membawa gambaran Allah yang menguasai hari pembalasan. Itulah hidup atas muka bumi ini takkan kekal selamanya. Akan menemui kematian, dan kematian tak akan berakhir dengan hanya kematian. Akan berlaku hari kebangkitan, dinamakan hari akhirat. Kita akan menghadap Allah. Bila menghadap Allah, akan berlaku perbicaraan, dan di situlah akan dibentangkan suratan amal kita masing-masing. Maka para sahabat generasi awal umat Islam menjiwai nilai tersebut. Dia takut pembentangan suratan amal itu, takut suratan amal yang buruk dan keji di hadapan Allah. Lalu mereka menterjemahkan dan mempersembahkan suratan amal yang terbaik, sehingga mereka mampu tinggalkan amalan jahiliah. Minum arak, berzina, perbunuhan, tolak belaka semua gaya hidup tadi. Sebab mereka sudah mendapat SOP yang diajar oleh Nabi SAW melalui arahan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terbentuknya generasi umat yang hebat. Sejarah telah membuktikan dalam keadaan mereka jumlah yang sedikit. Hak ni yang mahal kita nak faham. Dalam jumlah mereka yang sedikit, mereka mengikut SOP, sempadan dan batas yang Allah Ta'ala gariskan itu, mereka mampu menterjemahkan perjalanan hidup sebagai seorang Muslim beriman yang sebenarnya, sehingga membawa kepada redha Allah ke atas mereka. Bila redha Allah menaungi ke atas mereka, maka Allah akan menyusuli dengan rahmat yang begitu luas. Termasuklah kehidupan mereka yang sempit menjadi kehidupan yang luas. Kehidupan mereka yang huru-hara menjadi kehidupan yang sejahtera. Sebab itulah generasi awal umat Islam yang berjuang bersama Rasulullah ini, sehingga rentetan berlaku penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, lalu terbinanya nilai masyarakat Madani Rabbani di Madinah, sehingga tempoh 8 tahun sahaja mereka mampu mencapai kejayaan yang hebat, sehingga Islam mampu dilaksanakan dalam kehidupan menyeluruh di semenanjung Arab di waktu yang dijanjikan Allah kepada mereka. Maknanya terbinanya generasi yang dikatakan ulil albab tadi, yang dikatakan generasi yang memiliki nilai apa yang dikatakan insan Rabbani. Rabbani bukan kumpulan nasyid je, jangan salah faham. Rabbani ni kalangan manusia yang ada jiwa-jiwa ketuhanan, yang dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka nak capai kepada kedudukan jiwa ataupun insan Rabbani tadi, dia tak mari secara percuma. Dia tak mari tiba-tiba menyandang jawatan ataupun menyandang kedudukan sebagai insan Rabbani, seorang manusia yang bertuhankan Allah, jiwa yang bertuhankan Allah. Tidak mari begitu dengan mudah. Dia ada proses.
Proses itulah yang Nabi terjemahkan melalui apa dia? Wa yuqimunas solah, dengan mendirikan sembahyang. Kita balik pada asal perbincangan kita tadi, solat, sembahyang. Sebab di situlah yang membawa kita fokus kepada siapa diri kita yang sebenarnya. Kan bila kita solat, kita baca Allahu Akbar, laungan takbir tu, lafaz tu adalah wajib. Lafaz takbiratul ihram. Maka wajib bila kita sebut tu dengan dengar telinga kita sekadar-kadarnya, kita sedang menjiwai bagaimana keagungan dan kebesaran Allah. Itu yang akan memberi satu pantulan kepada hati kita, sanubari kita ni apa dia? Untuk fokus ngadap Allah Ta'ala. Macam ibarat orang yang ada pengalaman boleh pingat depan sultan, depan raja. Apa keadaan dia? Tak? Nak pergi ngadap raja boleh pingat PJK ke, JP ke, Datuk ke, Tan Sri ke. Guana balas keadaan. Oh, jangan main siap tepuh baju beradang, hak special khusus benar. Tu baru bak baju. Bak nak hari penerimaan anugerah tu, seminggu sebelum tu ada raptai, rehearsal dulu. Cara kaedah nak salang, nak terima tangan tu silang, guana jalan catwalk ke dok catwalk ada belaka. Contoh maknanya. Ada kaedah berjalan, tanda pula berhenti kat mana. Itu baru mengadap raja. Raja ni manusia juga, mati juga esok-esok. Ni kita nak mengadap Allah Ta'ala ni, setara mana kita mengadap Allah Ta'ala? Ya. Kalau kita bilang muazzin, bila panggil semayang, kita sepeli macam lembu kenyang tu pun jeng keren dah kita ni. Out dah kita. Tu dak bilang bak kita masuk pula ke rumah Allah dalam keadaan kita setara mana persiapan kita nak menghadap Allah ni. Ada orang ambil sambil lewa je. Kalau semayang di rumah lagi dahsyat, kena melihat lelaki kilahkan plekat je, baju tak pakai. Ada setengah orang Allah Akbar, bulu tiap serbai bawah tak. Saya tanya dia, kalau pergi bandar gitu ada berani? Berani tak buat gitu? Dia kata, tak lah, tak malu ke diri. Tahu malu, dah menghadap Allah, dah rasa malu. Begitu. Itu satu persoalan yang memang tajam, pedah kena atas kepala kalau kita buat begitu. Mana? Nak beritahu fokus kita tadi, yang menyedari kita hamba Allah yang sebenarnya, tak sampai tahap tu lagi. Sepatutnya bila kita dah masuk rumah Allah, nak menghadap Allah ataupun atas tikar sejadah dah ni, setara mana fokus kita dan merasai penghayatan kita ni sedang menghadap raja segala raja. Itu dah tambah lagi dengan Allahu Akbar, lagi dahsyatlah kita rasa gerun dan gentar. Ni Allahu Akbar, tangan berjatuh sini, Allah dah ingat setarang. Kuci ada situ punya. Masa tu dah ingat belaka. Hak dah ingat, hak lupa tu macam hidup jumpa cahaya tu, masa semayang tu lah, lepas takbir tu mari ingat lalu. Kalau hak bagian duk dapur, Allah akan kering tak tutup molek. Dah, mesti ingat. Macam mana fokus kita? Kalau kita bahas tu saja, balik awal dah kita semua. Jeng kita ni. Sebab itu kita gagal mencapai kekuatan orang Islam hari ni. Allah baru uji 3 bulan 4 bulan kita dah dapat rasa kemanisan beribadah, seronoknya solat berjemaah. Bila buka PKPB, Allah pakat berebut nak mari surah sajid dah. Alhamdulillah. Sampai ke solat Jumaat tu terpaksa tegas pihak pengurusan masjid ni. Cukup timing kunci. Dah. Penuh je kunci. Dah habis masa lagi, penuh dah. Contoh limit sampai pukul 1. Contoh dulu Zuhur masa PKPB tu Zuhur 1.10 1 suku lah lebih kurang. Pukul 1 tutup dah pagar. Dah. Itu masjid yang agak besar, yang crowdnya agak kurang. Tapi masjid yang dalam keadaan terhad, dan pukul 1 dan 12.45 tu penuh rumbu dah. Terpaksa dikunci pagar. Itu masa fasa PKPB. Tapi masa fasa PKPP, tengok apa berlaku. Jenuh nak panggil, marilah semayang. Sebab apa? Tak penuh lagi masjid.
Nampak tak? Cepatnya lupa kita ni. Betul juga memanda tua tu kata Melayu mudah lupa. Tak? Kena ke dia? Tak arti Melayu, bernama manusia ni memang lupa. Bila nikmat banyak yang Allah kurniakan ni memang cepat lupa. Sebab tu bala ni satu rahmat. Orang terpelik pula Ustaz main mana ni bala satu rahmat. Ada hadis beritahu. Dengan sabit Allah timpakan musibah tadi, itu satu rahmatnya ialah membawa kita manusia ni dekat kepada Allah. Cuba kita tengok, kita waktu susah apa kita akan buat? Berdoa sama, manjang berdoa, tambah renggang tikar sejadah. Tapi dah senang, tangga surah sejid dah apa? Tak contoh fitrah kebanyakan kita manusia ni. Maka sebab itulah kita ni kena sentiasa mengingatkan diri kita. Sentiasa kita fokus, ikat diri kita dengan peringatan-peringatan ini. Sebab apa? Memang jiwa kita ni sentiasa terdorong kepada kealpaan dan kelalaian. Sebab itulah kekuatannya Allah beri pada kita melalui solat tadi. Bila kita menghayati prinsip dan konsepnya yang sebenar, kita akan mampu membina jati diri seorang Muslim yang beriman yang sebenarnya. Bila kita mampu memiliki nilai Muslim yang beriman yang sebenarnya, dia akan jadi macam ibarat pohon yang cukup siraman air dan bajanya. Pohon bila cukup air, cukup baja, apa situasi pohon tadi? Batangnya tengok comel, ranting, daunnya, buahnya mecing, comel, tak sabar nak petik, nak makan buah tu. Itu ibarat pohon. Nisbah pada seorang individu Muslim yang beriman, yang cukup siraman air dan bajanya, maknanya cukup dengan bekalan iman dan amalnya, dia akan melahirkan individu Muslim yang beriman tadi, percakapannya comel, akhlak perbuatannya comel, dan mereka ni ada sifat tanggungjawab yang menjiwai nilai khairul ummah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dijadikan Allah, berperanan dan bertanggungjawab mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Dan kamu beriman kepada Allah. Erti kata lain, kamu betul-betul berperanan melaksanakan tanggungjawab khalifah Allah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat generasi awal umat Islam yang berjaya menunjukkan contoh yang terbaik sehingga mereka sudah pun melepasi zaman mereka dan kejayaan terbukti di zaman mereka. Dan kita hari ini kena ambil balik acuan tu, bina semula perjalanannya di zaman kita yang sudah dilihat hilang dalam penghayatannya. Itu maksud saya. Sebab tu kita ini orang Islam berada pada kedudukan yang berpecah belah. Kita dalam keadaan pentingkan diri kita sendiri. Lantaklah kubur masing-masing, bahagian dia hujah. Betul lah kubur masing-masing. Sebab kubur masing-masing kita saling ingat mengingat. Esok mu seorang-seorang nak jawab apa? Kalau kubur boleh sharing, tak apa. Boleh offer diri, tak apa. Cuk-cuk, malaikat, saya kawan dia, dia baik atas dunia itu. Tak, tolong khabar. Sebab sharing kubur. Tapi mustahil lah kubur berkongsi, takkan berlaku. Sebab kita masing-masing seorang diri dalam kubur. Nampak teman kita? Iman dan amal. Maka sebab itulah sebelum nak masuk dalam kubur tu, iman dan amal tu prosesnya atas dunia. Saling ingat mengingat, saling tegur menegur, saling nasihat menasihat dan saling beramal. Maka hakikat sifat manusia ni, dia tak erat nak seorang diri. Dia kena jamaah. Dia secara hidup kolektif. Mesti saling dalam bermasyarakat. Bila bermasyarakat itulah Nabi dah terjemahkan. Yang mampu menterjemahkan itu sehingga akhirnya terbina generasi yang hebat. Sebab tu rentetan ayat yang kita baca tadi, Allah memuji generasi awal umat Islam. Kuntum khaira ummah. Maka panduannya dan ukurannya kepada kita hari ini. Sebab kaedah ulama tafsir menyatakan bahawa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar dan pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus.
Maknanya walaupun turun ayat khusus pujian Allah kepada generasi awal umat Islam, tetapi pengajaran umumnya kepada kita yang membacanya supaya kita membina balik nilai itu. Kita beramal dengan nilai tersebut. Maka barulah kita mampu mendapat naungan rahmat Allah, redha Allah ke atas diri kita. Barulah hidup kita harmoni dengan terbinanya masyarakat yang ada nilai modal insan, yang berperanan betul-betul atas muka bumi ini. Bila mungkar, cegah mungkar. Bila nampak benda yang tak betul, saling nasihat dan tegur menegur, dan saling mengajak kepada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka itulah tanggungjawab kita semua dalam menggambarkan apa itu Muslim yang beriman kepada Allah yang sebenarnya. Maka insya-Allah barulah kita ini akan mengecapi nikmat yang dinyatakan Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan ke atas mereka dari langit dan bumi dalam kehidupan mereka itu. Maka inilah panduan kepada kita. Mudah-mudahan satu peringatan dan juga sama-sama kita menghayatinya untuk kita memotivasikan diri kita serta menyedarkan diri kita yang leka dan alpa ini agar lebih fokus perjalanan hidup kita untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, yang sama-sama menuju kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sekadarnya daripada saya. Mohon maaf kita kasar bahasa kekurangan sepanjang saya menyampaikan, dan juga terlebih masa sedikit ambil masa sebab agak singkat masa, tapi banyak benda nak wayak. Tapi alhamdulillah paling tidak sampailah mesej, mudah-mudahan moga ia bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.